Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okay, jelas bahkan cikgu punya suara? Sila respon dulu. Jelaskah suara cikgu? Jelas Okay, thank you for respon. Okay, so hari ini kita akan sambung topik kita. Oh, ada yang masuk. Okay, topik kita pada hari ini. Hai Ren. Okay, kita baru mau start. Okay, so kita akan sambung kelas. Okay, topik minggu lepas. Okay, hari Jumaat kan kita punya kelas sebelum ni. Okay, kita masuk 4.3 jurnal khas. Okay, minggu lepas cikgu sudah terangkan kamu apa tujuan penyediaan jurnal khas, okey. Apa perbezaan antara tujuan penyediaan jurnal am dengan jurnal khas, okey. Jenis-jenis fungsi dengan cikgu bagi tahu kamu berkaitan dengan format untuk jurnal khas. Okay, so cikgu akan share screen. Seperti biasa, kalau cikgu ada share screen, okay, cikgu akan bila cikgu tanya kamu kena buka voice respon sebab cikgu tidak nampak kamu punya message. Okay. Okay, disebabkan cikgu nampak ada yang pelajar yang minggu lepas tidak join. Okay, minggu ni ada join, so cikgu akan imbas kembali serba sedikit lah. Okay, apa yang kita belajar minggu lepas. Okay, sebelum tu, okay. Ini adalah standard pembelajaran yang isi-isi penting yang kamu perlu tahu dalam topik 4.3. Ada yang join? Okay, kita baru mau start lah. Okay. Okay, kita masuk 4.3 jurnal khas. Okay, ini adalah standard pembelajaran yang kamu perlu tahu. Isi-isi penting yang kamu perlu tahu dalam 4.3 jurnal khas. Okay, minggu lepas kita sudah belajar apakah tujuan penyediaan jurnal khas. Okay. Melakar dan menerangkan format jurnal khas. Yang ini pun cikgu sudah bagi tahu kamu macam mana format. Cikgu ada share kan dalam grup Telegram format untuk jurnal khas. Okay, so kamu tengok saja di sana. Ada 6 tu. Okay, so menjelaskan fungsi setiap jenis jurnal khas. So hari ni kita akan belajar untuk merekodkan urus niaga berdasarkan dokumen sumber. Okay, pernyataan tu mungkin next class. Okay, so hari ini kita akan fokus kepada dokumen sumber. Macam ada yang join lagi. Ke mana sudah? Hai. Wah, ada 15 orang sudah. Okay, sekarang cikgu sudah share screen lah. Okay, baru mau start juga. Okay, so hari ni topik kamu adalah jurnal khas. Okay, 4.3. Kalau kamu tengok buku teks, muka surat 105. Okay, untuk yang cikgu bulatkan ni kan, 1, 2, 3 ni kamu sudah belajar di kelas sebelum ini pada hari Jumaat baru-baru ni. Okay, so hari ni cikgu akan ajar kamu
Bagaimana untuk merekodkan urus niaga berdasarkan dokumen sumber. Okey. Apa itu dokumen sumber? Bagi contoh dokumen sumber. Siapa tahu? Buka voice. Macam ada lagi yang join. Aisyah. Okey, sekarang cikgu ulang lagi ya. Baru masuk. Okey. Standard pembelajaran kita yang nombor 1, nombor 2, nombor 3 ni kita sudah kita sudah belajar minggu lepas dan cikgu harap kamu semua sudah tahulah apa tujuan jurnal khas, apa tujuan bagaimana untuk melakar format jurnal khas dan jenis jurnal khas dan fungsi. Okay. So hari ini kita akan merekodkan urus niaga berkaitan dengan dokumen sumber. Okay. So sebelum tu cikgu akan akan bagi tayangan video untuk kamu. Okay. Untuk imbas kembali apa yang kamu belajar minggu lepas. Okay. Sebelum ni kita sudah belajar tujuan, format dan format jurnal khas. Okay. Okay. Fungsi-fungsi setiap jurnal khas ni pun sebenarnya cikgu sudah bincangkan minggu lepas. Okay. Ini adalah fungsi jurnal khas. Okay, apa fungsi dia? Okay, jurnal belian. Ini. Okay, yang ini kita akan belajar nanti. Ini adalah nota kredit adalah dokumen sumber. Okay, kita akan belajar setiap satu. Invoice, nota debit. Okay. Dalam jurnal pulangan jualan, dia ada nota kredit. Ini jurnal penerimaan tunai. Terima tunai. Okay, kalau pembayaran tunai, bayar tunai. Okay. Okay, minggu lepas cikgu imbas kembali serba sedikitlah. Okay, so ini adalah tujuan penyediaan merekodkan urus niaga yang kerap berlaku dalam perniagaan. Okay. So maksudnya kalau kerap berlaku dalam sesuatu perniagaan adalah jual beli. Sekiranya tidak ada berlaku jual beli dalam satu perniagaan tu tidak akan jalan lah. Maksudnya mungkin bankrupt, akan berhentilah. Okay, so maksudnya urus niaga yang kerap berlaku dalam sesuatu perniagaan adalah kita jual, kita beli. Jual dan beli dalam sesuatu perniagaan. Okay, cikgu mau tahunya yang ada join minggu lepas. Okay. Berikan 6 jenis jurnal khas. Okay, siapa tahu? Apa jenis-jenis jurnal khas? Kamu boleh tulis dalam message. Okay, kamu boleh message PM. Apa ciri-ciri jurnal, apa jenis-jenis jurnal khas? Dia ada 6. Yes, jurnal belian. Lagi? Apa lagi? Kalau ada beli, mestilah ada jual. Okay, jurnal jualan. Lagi? Orang lain tiada kan? Nakkan si Wana saja ni. Hazwani, jurnal pulangan belian. Yes, jurnal pulangan jualan. Yes, Ryan. Okay, ada 2 lagi. Apa jenis-jenis dia? Jurnal jurnal penerimaan tunai dan jurnal pembayaran tunai. Thank you, Stephanie. Yes, okay. So
Kamu kena cikgu bertanya kamu sebab benda ni kamu akan jumpa sampai tingkatan 5 sampai SPM. Bukan setakat sampai SPM. Kalau kamu ambil course accounting, okay, untuk kamu punya diploma, degree, kamu memang akan jumpa benda yang sama. Okay. So, jenis jurnal khas ada 6. Okay, jurnal belian. Kalau ada belian, of course ada jurnal jualan. Okay, kadang-kadang ada, kalau ada barang rosak semua, kamu memang akan ada jurnal pulangan belian. Maksudnya memulangkan barang belian ataupun jurnal pulangan jualan. Okay. Dan yang kelima, jurnal penerimaan tunai dan jurnal penerimaan jurnal pembayaran. Jurnal pembayaran tunai. Okay. Okay. Cikgu akan imbas kembali selepas sedikitlah berkaitan dengan jurnal-jurnal ni. Okay, ini adalah format untuk jurnal. Okay, ini adalah format untuk jurnal. Kamu kena tahulah sudah, kita pun sudah belajar minggu lepas kan. Okay, siapa yang belum tengok lagi, yang tidak hadir dan belum tengok dalam link YouTube cikgu, please lah. Okay, buka link YouTube yang cikgu sudah share dalam Telegram. Okay, so ini adalah formula dia. Okay, kamu kena letak tarikh, putih, nombor dokumen. Yang ini kalau sekiranya dokumen sumber dan jumlah. Okay, yang ini dalam butiran, okay, dia sebenarnya jurnal khas ni dia berbeza dengan jurnal am. Okay, berkaitan dengan butiran. Okay, kalau kamu ingatlah kan, jurnal am dia akan masukkan butiran membeli komputer kan, perabot. Okay, kalau di sini cuma kamu kena letak nama kedai yang tempat kamu beli. Okay, nama kedai yang tempat kamu belian. Okay, maksudnya contohnya kamu membeli perabot, membeli komputer. Siapa join tu? Ada yang join ke? Okay, so ada yang join? Oh ada, Wahidah. Hai Wahidah, so sekarang kita sudah masuk dalam format jurnal khas. Okay, so ini adalah format jurnal. Okay, dia akan beginilah ni. Dia tidak akan lari. Kalau macam dalam jurnal am, dia ada debit credit kan. Okay, kalau dalam jurnal, okay, jurnal khas, kalau dalam jurnal khas, dia cuma jumlah. Dia macam, paling senang cerita, dia cuma merekodkan sahaja masuk dalam ni. Okay. Dan bila kamu sudah ada nama kedai yang tempat kamu membeli, sebagai contoh, kamu adalah syarikat B. Kedai B lah, kedai B. Okay. Kedai B ni dia kamu punya barang niaga adalah barangan komputer. Okay. Barangan elektrik, barangan komputer. Okay. So, maksudnya kamu kena membeli kepada pembekal untuk beli komputer lah. Okay. Okay, kamu beli komputer tu di syarikat besar. Sebagai contoh, contohlah syarikat Dell. Okay. Okay, syarikat Dell. So, syarikat Dell tu adalah
kamu kena masukkan di sini. Tapi kamu kena tengok juga adakah dia bayar secara kredit atau secara cash atau cek. Kalau secara kredit, kamu masukkan dalam jurnal belian. Kalau secara cash atau cek, tadi jurnal khas ada 6 jenis kan? Okay. So, kamu kena masukkan dalam jurnal pembayaran tunai. Okay. Okay. So, bila kamu sudah dapat ni, kamu kena tutup. Okay. Kamu kena tutup jurnal ni. Beginilah hujung bulan. Okay, 31 September. Dan ini kamu kena ingat. Dan kamu total up dia, jumlahkan dia. Okay. So, seperti inilah, ini adalah dua kaedah soalan. Okay. Kaedah pertama, pernyataan. Tapi hari ini cikgu akan lebih fokus kepada dokumen sumber dulu. Okay, so kalau semua okey sudah, baru kita masuk pernyataan. Okay, so hari ini kita akan bincangkan merekod jurnal khas menggunakan dokumen sumber. Okay, so untuk jurnal, kita terus kepada kamu boleh buka buku teks. Cikgu akan ajar kamu menggunakan dalam buku teks lah. Cikgu terus kepada contoh merekodkan urus niaga berdasarkan dokumen sumber. Untuk jurnal belian. So sekarang kita fokus kepada jurnal belian dulu. Untuk jurnal belian, yang kamu perlu ingat sekiranya ada dokumen sumber diberikan dalam soalan. Dan lepas ni juga cikgu akan bagi latihan berkaitan dengan rekod jurnal khas untuk dokumen sumber. Soalan dokumen sumber. Untuk jurnal belian, kamu hanya perlu ingat kalau jurnal belian dia mesti invoice asal dengan nota debit asal. So kalau dalam soalan, dalam soalan dia bagi banyak dokumen sumber. Lepas tu kita diminta untuk merekodkan jurnal khas. So keyword dia yang penting kamu tahu untuk jurnal belian. Kamu tahu jurnal belian adalah invoice asal dan nota debit asal. Bila kamu cek kan, invoice asal, kamu tahu sudah ini adalah jurnal belian. Invoice asal jurnal belian. Kamu kena kumpul, jurnal belian. Kalau cikgu selalu buatlah sini jurnal. Kalau cikgu buat sini adalah jurnal belian. Begitulah. Alright. Lepas tu kamu kena tengok juga di sini. Yang ini. Di depan, di atas sekali. Kedai permainan Alisha menerima invoice dan nota debit berikut dari pembekal-pembekalnya. Maksudnya sekarang kamu diminta untuk merekod jurnal belian kedai permainan Alisha. So, kedai permainan Alisha ni tidak boleh, dilarang sama sekali meletakkan dalam butiran. Maksud cikgu butiran dalam sini. So kedai permainan Alisha tidak boleh dimasukkan. Itu adalah kata kunci sudah cikgu beritahu. First, kamu kena tahu invoice dengan nota debit.
Lepas tu yang kedua, yang kedua, kamu kena tahu itu adalah ini kamu rekod untuk kedai apa. So kalau di sini untuk kedai permainan Alisha. Macam mana kamu mahu lihat invoice di sini? Ini adalah invoice asal. So kamu tahu untuk invoice asal adalah untuk jurnal belian. First kali kamu kena buat jurnal ni lah, jadual untuk jurnal belian. Kamu tulis tarikh, butir, folio, nombor dokumen dan jumlah. Untuk folio ni buat masa sekarang kamu tidak perlulah. Ini sebenarnya dah untuk bab 5 nanti. Yang ini sekiranya kamu soalan menggunakan dokumen sumber, atau ada apa-apa nombor yang diberikan dalam soalan, so kamu letaklah. Kalau tidak ada, kamu tidak perlu letak. So now sekarang kamu kena cari tahun dia, tarikh, butir dan jumlah. So kalau kamu tengok di sini, kamu kena ikut urutan lah. 1 Mei, 2 Mei, 3 Mei, 4 Mei. Kalau ikut di sini adalah 2 Mei 2016. So kamu letaklah di sini tahun 2016, 2 Mei. Butiran. Tadi cikgu sudah bagi tahu kan, kedai permainan Alisha ni kamu dilarang untuk memasukkan dalam butiran. So ini adalah butiran yang kamu perlu letak, syarikat Toys Trading, dan ini adalah nombor invoice, dan ini adalah jumlah yang kamu perlu letak. So sekarang kita sudah ada maklumat dia, kamu cuma rekod sahaja. 2 Mei Syahira Toys Trading dalam butir. Folio tidak perlu, nombor dokumen ada kan, INV. INV 1211 dan jumlah 4,320. Kamu ikut sahaja jumlah ini. Sama juga untuk mana sudah? Sama juga untuk yang seterusnya. Ya, mana sudah ni? Sama juga untuk 8 Mei. 8 Mei ni pun invoice asal. So kamu kena guna yang ini, masuk dalam butiran kedai permainan gembira, dan ini adalah invoice dia, nombor invoice, dan ini adalah jumlah. So kamu masukkan sahaja, kamu rekod. Dan sama juga macam nota debit asal. Ini adalah butiran dia, tarikh, nombor dan jumlah. So kamu masukkan sahaja dalam ni. Selepas itu bila kamu cek dalam dokumen sumber, tidak ada lagi invoice asal dan tidak ada lagi nota debit asal, cuma ada 3 ni sahaja. So kamu terus tutup, jumlahkan dia. So Mei kamu kena guna hujung bulan lah, 31 Mei. Yang ini kamu perlu letak sentiasa sekiranya kamu menutup atau menjumlahkan jurnal, setiap jurnal khas. Jurnal belian. So yang ini tu kamu kena tulis debit
Yang ini tidak perlu. Dan kamu tambah sahaja. Okey, kamu tambah dan kamu akan total dapat 7,560. Okey, begitu juga dengan jurnal jualan. Okey, kalau jurnal belian dia di kalau jurnal belian tadi dia untuk dokumen sumber, invoice asal dan nota debit asal. Okey, kalau jurnal jualan, okey, dia mesti invoice salinan dan nota debit salinan. Kamu kena ingat itu sajalah. Okey, kalau dalam dokumen sumber, kalau soalan dalam dokumen sumber diberikan. Okey, macam ini jurnal jualan. Okey. So sama juga kamu buat jadual yang sama, okey, seperti jurnal belian tadi. Cuma yang inilah kamu kena tukarlah jurnal jualan. Okey. Dan sama juga tahun 2016 dan bulan Mei. Okey, yang ini sekarang tidak perlu. Okey, untuk bulan Mei 11 Mei. Okay. Lepas tu macam cikgu cakap tadi, untuk kedai permainan Alisha, kamu dilarang sama sekali untuk memasukkan dalam butiran sebab sekarang kamu merekod mewakilkan kedai permainan Alisha. Okay. So, kamu kena masukkan letak butiran syarikat mainan mewah. Dan ini nombor invoice dia dan ini adalah jumlah. Okay. Macam inilah jadi dia. Okay. Okay, syarikat mainan mewah, nombor invoice dan jumlah. Okay, begitu juga untuk invoice salinan 14 Mei. Okey, butiran Murni Toys Sdn Bhd, nombor invoice dan ini adalah jumlah dia. Okey, dia akan jadi beginilah. Alright. Okey, untuk 28 Mei, nota debit salinan sama juga. Tarikh, kamu kena ikut urutan lah. Kamu tidak boleh letak 1 Mei, lepas tu 28 Mei, 3 Mei balik. 4 Mei, 10 Mei. Okey, kena ikut urutan. Dalam perakaunan kita kena ikut urutan hari, tarikh itu. Okey. So ini adalah dia punya butiran syarikat mainan mewah dan ini adalah jumlah dia. Okey, so kamu masukkanlah. So bila sudah bila kamu cek tidak ada lagi invoice salinan dengan nota debit salinan, so kamu terus jumlahkan dia, tutup 31 Mei. Yang ini kamu kena ada dalam, kalau kamu tengok format yang nota format yang cikgu sudah share kamu minggu lepas, yang ini memang tetap ada. Okay. Akaun jualan, kredit dan kamu jumlahkan, kamu tambah. Okay. Okay, untuk jurnal pulangan belian. Okay, untuk jurnal pulangan belian ni, okay, kalau dokumen sumber adalah nota kredit asal. Itu saja kamu ingat. Untuk jurnal pulangan belian, kalau dalam dokumen sumber adalah nota kredit asal. Okay. So, macam biasa, kedai permainan Alisha, kamu dilarang sama sekali memasukkan dalam dalam butiran. So, ini adalah butiran kamu lah, syarikat Toys Trading. Okay. Tarikh, dia punya tarikh, nota, dia punya nombor dokumen dan ini adalah jumlah. Okay, sama jugalah begini. Ini okay, dan ini jumlah dia. So, kamu kena buat jadual jurnal pulangan belian. Okay, sama juga 8 Mei, syarikat Toys Trading. Okay, nombor dokumen
dan jumlah 805, okay, sama juga begitu, dan kamu total up dia RM855, dan ini kamu jangan lupa lah tutup pada 31 Mei. Yang ini akaun pulangan belian dan kredit. Okay, so sama juga, sama juga macam jurnal pulangan jualan. Okay, jurnal pulangan jualan juga nota kredit, tetapi dia salinan. Jadi itu kamu kena ingat lah. Okay, lepas ni cikgu akan bagi kamu latihan. Okay, so pukul 1:30 nanti kita boleh bincang dalam grup. Okay, sambil kamu buat. Okay, so untuk nota jurnal pulangan jualan, sama juga kamu buat jadual yang sama macam jurnal belian, jurnal jualan. Okay, sekarang kamu kena rekod lah. Okay, macam biasa. Okay, yang di atas ni kamu dilarang untuk memasukkan dalam butiran kedai permainan Alisha. So, kamu kena masukkan butiran syarikat mainan mewah. Okay, tarikh. Tarikh jangan lupa lah. 1 Mei. Nombor dokumen, dan ini adalah jumlah. Okay. Lepas tu sama juga yang ini, yang penting salinan, nota kredit. Okay. Tarikh, nombor dokumen, butiran dia yang inilah, murni toy, senang berhad, dan ini adalah jumlah dia. So, kamu akan rekod beginilah, yang macam cikgu begitu tadi. Okay, dan kamu kena jumlahkan dia 720, dan sini kamu kena letaklah hujung bulan 31 Mei. Kamu kena tulis akaun pulangan jualan debit. Okay, dia akan jadi beginilah. Alright. So, okay, setakat ini sahaja untuk hari ini. Okay, so bukan minggu depan, hari Jumaat kah? Okay, hari Jumaat kita akan masuk pernyataan. Okay, pernyataan. So, sekarang kita cuma fokus kepada soalan yang menggunakan dokumen sumber untuk kamu merekod dalam jurnal khas. Okay. Okay kah setakat ini? Okay, cikgu. Boleh faham kah? Ada soalan? Okay, dah. Okay, so cikgu mahu nanti pukul 1:30. Okay, 1:30 nanti kamu try buat dalam buku kerja. Okay, dalam buku kerja soalan 7 page 42. Okay, so dia semua dokumen sumber. Okay, so nanti pukul 1:30 kita boleh buat perbincangan lah. Okay, 1:30, dan esok kita boleh berbincang jawapan. Okay, esok kita buat perbincangan jawapan. Petang ni pukul 1:30 kita berbincang soalan. Okay, kita kelaskan soalan, kelaskan dokumen sumber tu antara jurnal jualan ke, jurnal belian, jurnal pulangan belian, jurnal pulangan jualan. Okay, so nanti kita jumpa di, jangan tutup dulu. Cikgu mau menggambar. Okay, nanti kita jumpa di Telegram lah. Okay, sekejap. Okay, terima kasih semua.